Setelahnya belajarlah ilmu fikah, buat faham ibadah dan muamalah. Baik, setelah belajar ilmu tauhid, masuk setelah di sini bukan maknanya kena ikut turutan mengaji tauhid dulu baru mengaji fikah. Tak. Jadi setelahnya tu maksudnya pada segi turutan sahaja. Maksudnya apa ilmu yang patut kita susun, itu maksud saya. Nah, bukan mengaji ni dulu baru mengaji ilmu ni. Tak. Sebab fikah diperlukan setiap hari. Nah, ilmu fiqh diperlukan setiap hari, itu maksud saya. Nah, jadi ilmu fiqh kita belajar untuk apa? Buat faham ibadah dan muamalah. Buat faham ibadah dan muamalah. Baik. Ibadah dan muamalah saja, tak? Mana munakahah? Kahwin mana? Mana bab jinayah? Sebab dalam fiqh ada 4 bidang. Ibadah, jinayah last sekali. Ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Jadi ada bab ibadah. Bab ibadah ni mula daripada ambil wudu, daripada bab alat-alat wudu, ayak dan sebagainya sampai bab haji. Selesai. Kemudian masuk bab muamalah. Ni mengaji bab bai', babul buyu', kitabul buyu', mengaji bab berniaga dan sebagainya. Nah, apa perniagaan yang boleh, yang tak boleh, jenis-jenis perniagaan tu. Yang ketiga munakahah, kahwin. Nah, yang keempat bab jinayah. Ini akan masuk bab qisas, akan masuk bab hudud, kemudian masuk bab berkaitan dengan qada, nah, dan sebagainya. Nah, ini masuk bab ni. Baik, jadi 4 ni bidang dia. Nah, jadi mana Ustaz sebut 2 je? Ibadah dan muamalah ya. Itu macam mana? Saya tadi bukan saya ringkaskan ni. Tak. Ini saya ambil daripada bahasa para ulama dulu. Ulama dulu, contohnya Al-Imam Syekh Taha Arabi Dusuki rahimahullahu ta'ala, guru kepada guru-guru kami di Al-Azhar Al-Syarif. Beliau sebut dalam kitabnya, dia kata mengaji ni, usul fiqh ni, untuk kita faham ilmu fiqh dalam bentuk ibadah dan muamalah. Dia guna 2 bahasa je. Apa makna muamalah di sini? Muamalah di sini maknanya apa dia? Ghair ibadah. Muamalah maksudnya ghairu ibadah. Maksudnya bab muamalah ni bukan bab ibadah. Jadi termasuk dalam muamalah dalam istilah para ulama dulu, bermaksud dalam tu munakahah, bermaksud dalam tu jinayah, dan bermaksud dalam tu bab al-buyu'. Termasuk 3-3 sekali dalam bab muamalah. Jadi ini adalah bahasanya ulama dulu. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab turas dulu, kalau jumpa kata ada 2 perbahasan dalam ilmu fiqh. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Maksud muamalah sini apa dia? Ghair ibadah. Nah, iaitu yang bukan bab ibadah. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Jadi saya sengaja kekalkan bahasa ini untuk bagi sekurang-kurang nanti tuan-tuan dapat kuncinya ketika membaca kitab-kitab yang kalau tuan-tuan jumpa nanti, rupanya ini muamalah ni. Takut lagi kita kata, rupanya Syekh ni dia mungkin dia nak ringkaskan kitab dia kot, jadi dia sebut 2 ya. Padahal ada lagi bab munakahah, ada lagi bab jinayat, dia tak sebut lah sebab dia nak ringkas kot, ataupun mungkin tersilap cetakan. Itu bukan silap cetakan, tu kita tak arti. Faham tak? Padahal muamalah tu adalah istilah yang digunakan oleh ulama dengan maksud ghair ibadah. Itu maksudnya. Baik, sikit lagi kita baca. Baik, apa dia kitab fiqh yang patut kita pelajari mengikut turutannya? Safinatun Najah juga syarahannya, pelajarilah dengan sebenar cara. Baik, apa kitab yang pertama kita nak mengaji? Mengaji Safinatun Najah. Habis apa syarahannya? Nailur Raja, Kashifatus Syaja, Kashifatu As-Saja. Lagi ada kitab banyak no? Kitab-kitab syarahan bagi Safinatun Najah. Nah, karangan Al-Imam Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengarang kitab Safinatun Najah dan disyarahkan oleh Al-Imam Said Ahmad Al-Syatiri dalam kitabnya Nailur Raja. Juga disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi Bantani Kashifatus Saja. Ada lagi syarahan para ulama yang lain yang baru dijadikan rujukan oleh para ulama bagi memahami Safinatun Najah. Safinatun Najah ni yang saya tengok antara syarahan terbaiknya Nailur Raja. Syarahan tinggi sikit dan banyak masail Kashifatus Saja, Syekh Nawawi Bantani. Tapi kalau tuan-tuan baca Nailur Raja saja, kalau diajar dengan cara yang betul, diajar oleh guru yang mempelajari Nailur Raja, insya-Allah khair. Tuan-tuan akan faham fiqh ni sangat mendalam. Cukup Nailur Raja. Jadi nama pun Safinatun Najah, Nailur Raja syarah kepada Safinatun Najah. Nail ar-Raja maksudnya kamu mendapatkan keinginanmu. Cukup dah kalau nak bagi faham fiqh secara peringkat permulaan, dah cukup dengan kitab tu. Nailu ar-Raja. Akan mendapatkan dengan keinginan kita tersebut. Orang-orang yang ingin akan mendapatkan perkara tadi.
Habis Safinatun Najah dan syarahannya, kita nak mengaji kitab apa pula? Setelahnya Fathul Qarib, jangan leka, tuntutlah ia hingga pengakhirannya. Mengaji Fathul Qarib. Fathul Qarib adalah karangan daripada Al-Imam Abi Qasim Al-Ghazi rahimahullah, mensyarahkan matan Abi Syuja' Fathul Qarib. Dan terjemahan ataupun sedikit olahan yang terbaik dalam bahasa Melayu adalah kitab Matla'ul Badrin. Kalau baca, tuan-tuan baca Matla'ul Badrin, hampir perbahasan dalam kitab tersebut diambil daripada Fathul Qarib. Nah, boleh kata kebanyakannya daripada Fathul Qarib. Kecuali ada yang Syekh Daud Fatani keluarkan sedikit daripada masalah yang lain. Dan Syekh Daud, Syekh Wan, keluarkan daripada masalah-masalah yang lain sedikit. Adalah sikit-sikit saja, tapi kebanyakannya ambil daripada Fathul Qarib. Lepas tu, orang Melayu kita guna Matla'ul Badrin. Dulu saya ada buka kitab pedoman mengajar yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Johori. Dia tulis buku pedoman mengajar. Ni tahun 1964 kalau tak silap saya. Cetakan Akademi Jawi. Buku tu dia cerita habis macam mana nak mengajar peringkat rendah. Guru nak kena buat apa? Cara nak baca macam mana? Itu di Johor. Sistem pengajian Johor dulu. Saya bagi hadiah baru ni dekat Mufti Johor. Mufti Johor terkejut. Dia kata, "Oh, ada buku ni." Mufti Johor pun tak tahu kata ada. Bila baca balik saya tengok dia ada satu peringkat, dia panggil peringkat khas. Baru tu saya pula tak tahu. Mufti Johor pula syarah. Sebab tu dia kata ni sistem Johor punya. Dia kata peringkat khas ni, dia kata, "Ustaz, zaman dulu kalau habis peringkat khas di Johor dah boleh jadi Tok Qadhi." Tu dia. Habis peringkat khas saja. Dia ada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Darjah 6 ni kelas khas. Darjah 6 tu dah boleh jadi Qadhi dah. Darjah 6 pengajian sekolah agama. Tu dia. Sakat. Darjah 5, saya tengok pengajian darjah 5 mengaji kitab apa? Mengaji kitab faraid. Darjah 5 mengaji faraid. Nah. Mengaji faraid dah. Saya tengok dia kata, hari ni guru mengajar bab aul, dia kata, bab aul. Baik bagaimana memahami aul. Dan kemudian tulis pula berapa anak murid yang faham pengajian yang lepas, tulis. Yang tak faham berapa orang. Baik apa masalah yang tak faham, semua tulis. Tu dia. Dan ni ada pondok buat macam tu. Pondok kalau buat macam tu menyembung, tuan-tuan. Dia ada buku panduan mengajar. Buku tu ada. Tu buku turas tu. Ulama dulu tulis. Macam mana nak mengajak darjah 1, macam mana nak mengajak darjah 2, macam mana nak mengajak darjah 3, darjah 4, darjah 6 dia panggil kelas khas. Dia tak habis kelas khas ni, boleh jadi qadhi, boleh jadi pegawai agama, boleh jadi apa semua lah. Hebat sistem kita ni sebenarnya. Tapi tak dihidupkan. Tak dihidupkan balik. Okay. Sebenarnya sistem pendidikan sekolah, kenapa dia ambil umur dah 7 tahun, kemudian habis umur 12 tahun, darjah 6. Maksudnya sistem yang terbaik dah sebenarnya. Memang sungguh. Dalam sistem pengajian Islam pun macam tu. Umur 7 tahun tu, sampai umur 13 tahun, 12 tahun, ini peringkat rendah. Peringkat ni, kalau diasah betul-betul, masa dia masuk peringkat sanawi, tak perlu lama dah. Tak perlu 6 tahun. 3 tahun cukup untuk jadi alim. Kalau betul-betul. Kalau betul-betul lah. Masalah tak betul kan? Dah kita ID apa? Sebab tu yang penting sebenarnya siapa? Bukan sistem tu. Guru yang nak duduk dalam sistem tu. Yang perlu dibetulkan dulu. Kalau sistem baik, guru tak berkualiti, tak ID, tuan-tuan. Betul tak betul? Tu ada seorang syekh ni sebut dekat saya waktu saya lawak dia. Dia kata dia mai ke Malaysia, dia kata ketika dia mai ke satu majlis, dia tanya, kenapa tak mengaji ilmu tauhid dalam majlis ni? Kenapa tak mengajak tauhid? Maka guru tadi kata, tak ada orang nak mengaji tauhid. Tauhid ni orang dah tak minat. Takut perbahasan dia jadi mendalam sangat, jadi orang tak minat. Betul, kalau mengaji tauhid sungguh. Buka kitab tauhid je dan kurang orang terus. Tapi cuba buka kalau kitab-kitab sonok-sonok sikit. Dia rasa tenang, dia nak main dengar, tapi fikir banyak. Kalau buka kitab mantik lagi teruk lah. Itu tinggal ustaz ya. Tok Imam pun tak main. Itu bukan kitab mengaji di masjid lah. Dia kata, tauhid kenapa tak buat macam tu? Dia kata sebab takut orang tak mengaji, dia kata. Apa kata syekh ni dekat yang guru yang mengajar ni, dia kata orang tak mau mengaji kah? Atau gurunya tak ada untuk mengajar? Itu yang orang nak je mengaji, tapi siapa yang nak mengajar tu? Sepatutnya dipikirkan guru yang mengajar tersebut. Anak murid ni dia main nak terima ya. Tapi kalau gurunya tidak disediakan dengan tepat, maka tak boleh mengajar. Tak akan sampai yang sepatutnya. Itu maksud dia.
Sikit lagi, kemudian kita berhenti. Mana tak? Baik. Jadi itu Fathul Qarib. Tuntutlah ia hingga pengakhirannya. Maksud sampai bab yang akhir. Safinatun Najah hanya bincang bab ibadah saja. Dia tidak ada bab muamalah, tidak ada bab munakahah, tidak ada bab jinayah. Tak ada. Dia hanya bab ibadah saja. Karena ini yang paling utama dan itu yang fardu ain. Dalam ilmu pengajian fiqh, fardu ainnya adalah bab ibadah. Karena semua orang perlu kepada bidang tersebut. Perlu untuk kita semayang, perlu untuk kita keluarkan zakat, perlu untuk kita keluarkan menunaikan haji, umrah, perlu untuk kita berpuasa. Dan juga wuduk dan sebagainya itu, semuanya perlu perkara tersebut bagi semua orang. Tapi bab buyur, meniaga, bukan semua orang meniaga. Sebab tu bab buyur tidak lagi dikira sebagai fardu ain pada waktu tersebut kepada semua orang. Dia hanya fardu ain kepada orang yang nak melibatkan dirinya dalam dalam perniagaan. Itu sepatutnya. Munakahah wajib kepada semua orang? Tak, kepada orang yang nak menikah. Jinayah wajib kepada semua orang? Tak wajib. Wajib kepada ahlu halli wal aqdi, kepada khadi, untuk dia tahu tentang bidang tersebut. Sebab tu saya kurang setuju mengajar di masjid kitab jinayah. Apa keperluan? Apa keperluan mengajar jinayah dalam masjid? Yang hadir masyarakat awam, yang kadang-kadang main majlis pun kitab tak bawa. Apa keperluannya? Bab jinayah bukan diajar di situ. Bab jinayah diajar di mana? Di pejabat agama. Itu betul bab jinayah. Yang bahagian pelaksanaan, dia yang buka. Ada seorang tok guru main buka pula dekat para pegawai agama. Dia ajak bab qada kepada siapa? Kepada di Jabatan Mufti contohnya. Itu betul. Bab munakahah. Munakahah boleh lagi. Bolehlah kira sebab orang nak menikah. Tapi sepatutnya bab munakahah tu pun waktu kursus nikah saya. Baca bab munakahah tu betul-betul. Faham tak? Bukan bab munakahah kerja duk cerita dalam kain. Saya sangat sedih ketika mana buat majlis, kita buat kursus nikah, panggil anak-anak muda nak main kursus nikah, dan tu diwajibkan. Tiba-tiba yang bagi ceramah bagi sesuatu yang tak sepatutnya kepada orang yang datang untuk mengaji bab berkenaan munakahah. Patutnya dia dapat niat untuk nak menikah ni untuk apa. Ni dah duk cerita nak menikah ni syok. Nanti malam tamu nak buat macam mana. Ni apa ke benda ni? Yang ni yang berlaku. Yang selalu dimaklum kepada kita, ustaz-ustaz yang mengajak dalam kursus nikah, dia lagi seronok untuk nak bergalak waktu tu. Sebab nak bagi orang gelak, nak bagi orang-orang muda seronok. Tuan-tuan yang mai tu tak nikah lagi. Tidak, dia tak mai lah kursus nikah. Kecuali yang nak nikah yang kedua, dia tak masuk dah kursus nikah. Dia mai tu nak mengaji, nak mai dengar. Waktu tu lah kita nak kena cerita betul-betul. Ya, saya tahu cerita juga. Bab nak mandi wajib macam mana apa semua tu cerita. Tapi lebih banyaknya kadang-kadang pada benda yang di luar daripada sepatutnya dia cerita. Dan orang yang pernah ikut kursus nikah dia akan tahu. Saya tak pernah ikut. Itu yang saya nak beritahu. Saya dapat terus sijil nikah tanpa ikut kursus. Waktu saya nak menikah tu ni, dia pun keluar sijil. Tak perlu ikut kursus nikah. Tak apa, bagus kan? Apa bagi sijil lah. Sijil cukup dah. Tak payah masuk kursus. Tak apa. Yang ikut, dia pun bagi tahu macam tu dekat saya. Sedih tuan-tuan, sedih. Sepatutnya waktu itulah kita nak kena bagi tahu. Cuba tengok macam mana para ulama ajar tentang nikah. Nikah bukan kahwin ni seronok saja. Nikah ni tanggungjawab. Benda besar sepatutnya. Bila dapat anak, apa yang patut dibuat? Sepatutnya diajak waktu tu macam mana nak hantar kepada para ulama untuk tahnik. Anak ni nak bubuh nama apa yang sepatutnya? Akikah bila nak kena buat? Apa yang hukum-hukum hakam akikah? Itu masa tak panjang Ustaz, seminggu je. Ya seminggu tu tak jadi panjang lah. Sebab kamu sendiri pun menyembang kok lain lebih banyak daripada hak tu. Cerita dalam kain ni. Duk cerita seronok kata ni kawan ni sampai lucah. Benda lucah diceritakan dalam tu lebih banyak daripada ilmu yang sepatutnya disampaikan. Patutnya diberi perhatian. Anak-anak muda yang mai tu tak kahwin lagi. Waktu tu duk tengah cerita pula benda-benda galak ni, lagi dia galak. Duk tengok tu, pasangan dia mai sekali. Nak nikah, dia nak balik, tengok balik naik motor sekali. Tak kira dia berhenti kat tepi jalan, dia praktik terus kawan tu cerita macam mana. Kita tadi dia mengaji tadi, kita mengaji ni kena beramal, kan? Tak cari pasal tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Tu amanah kita dengan Allah. Ketika mengajak bagi betul. Kenapa nak cerita benda-benda yang macam tu? Maaf, bukan semua lah macam tu, tapi banyak macam tu. Tak semua, tapi banyak macam tu. Waktu tu peluang betul-betul. Sebab kursus nikah ni wajib. Kursus nikah wajib.
Kalau kata digunakan peluang tu waktu tu untuk nak betul bagi didikan kepada anak-anak muda ni kenal dengan agama, minat cukup dah. Kata rupanya banyak lagi benda kami tak tahu. Lepas main kursus ni, bukan kursus ni saja main, kena pergi mengaji. Bawa anak bini tu pergi mengaji di masjid. Pergi jumpa dengan tok-tok guru mengaji. Tu baru menikah. Kita menikah ni bukan seronok duk pergi Tesco ya. Pergi Tesco, malam esok pergi pula Pavilion, bentuk pergi pula ke mana? Ada sini. Queens Bay. Kalau dia duk pergi kot tu ya. Muka dia hari ni Subway, esok Kentucky, esok McDonald. Kalau dia duk ulang tu ya. Masjid tak pernah main. Tak patutnya dengan menikah tu bawa anak bini main mengaji. Tuntut ilmu. Bagi ada hubungan dengan para ulama, bagi ada hubungan dengan ilmu. Patutnya dalam kursus nikah tu hak tu nak kena terangkan. Bagi tahu yang tu. Patutnya. Bukan nak cerita dalam kain. Hak tu tak perlu cerita dalam tuan. Kambing pun tahu nak buat macam mana. Kambing tak perlu masuk kursus nikah. Tepi jalan, alhamdulillah anak banyak. Nah. Anjing pun tahu macam mana nak keluar anak banyak. Tak perlu cerita yang tu. Dia cerita tu saja nak seronok. Ajaib betul kita. Zubat serta syarahannya jangan lupa, jika dikuasai pasti tak kecewa. Yang ketiga kitab apa? Zubat. Matan Zubat ada 1000 lebih baik yang perlu dihafal untuk kita kuasai ilmu fiqh. Ni kalau kata dia ikut turutan ni, mengaji Safinatun Najah syarah-syarahannya, kemudian mengaji pula kitab Fathul Qarib dengan syarahannya, dengan hasyiahnya Al-Imam Al-Bajuri dia ambil sebagai rujukan. Kemudian dia belajari pula Zubat dan syarahannya. Zubat banyak syarahannya. Mawahibus Samad karangan Al-Imam Imam Samad karangan siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dia karangan Mawahibus Samad? Lupa nama belakangnya. Allahu Akbar. Ulama Azhar. Mengaji kitab Fathur Rahman karangan Al-Imam Syihabuddin Ramli, ayah kepada Al-Imam Syamsuddin Ramli pengarang Nihayah. Mengaji kitab Ghayatul Bayan. Mengaji kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syarah Zubat. Itu antara syarah yang payah tu, Fathur Rahman dengan Ghayatul Bayan. Baik. Habis Zubat, baca kitab apa pula? Syuruh Minhaj, semisal Kanzur Raghibin, juga kutub Syekhul Islam dan Muslimin. Dan selepas tu baca kitab Minhaj karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan baca syarahnya iaitu Kanzur Raghibin karangan Al-Imam Mahalli. Kemudian juga menjadikan kitab-kitab karangan Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Tadi pagi saya dah sebut. Syekhul Islam yang dimaksudkan di sini adalah karangan Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, seperti kitab Tuhfah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Tuhfah yang dihasyiahkan oleh Al-Imam Syarqawi radhiyallahu anhu dalam hasyiah Syarqawi ala Tuhfah bagi kitab Tahrir Tanqih Al-Lubab. Tahrir karangan Al-Imam Zakaria Ansari. Imam Zakaria Ansari syarah pula kitab dia sendiri, matan. Kemudian dihasyiahkan oleh Imam Syarqawi Syekhul Azhar. Jadi kitab-kitab Syekhul Islam Zakaria Ansari dipelajari. Kalau belajar yang macam saya sebut ni kitab fiqh, insya-Allah jadi faqih. Insya-Allah. Faqih. Kemudian